orang kata apa, bertahanlah sebab saya takut nanti saya terlupa ke apa, jadi kita akan mulakan. Okey. Sebelum tu sebenarnya saya nak mana dia cerita saya di Okey, sebelum tu awak kena faham bahawa kelas ini tak jumpa tak notak ke mana sebentar. Okey. Sebelum tu jap saya notas saya sekejap tengok notas saya ni. Okey. So sebelum tu awak kena faham dalam matematik ni dia banyak orang kata masalah lah yang kita kena hadap. And kadang-kadang student ni dia kata susah lah bila nak jawab, and I understand sebab kan saya pun student, jadi pun bila nak menjawab tu dia agak susah sedikit. Tak ada apa. Okay. So okay. Patutnya tu tapi tak apa. Saya tak jumpa pula satu letak. Okay. So before saya mulakan recap, saya izinkan saya perkenalkan dulu dengan format. Saya tahu apa yang saya boleh possibility tahu, maybe korang tak tahu format. Okay. Jadi kita mulakan dengan menceritakan tentang format lah. So dalam matematik, awak akan dalam matematik SPM. Okay, dalam matematik SPM, awak tahu yang dia ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey. So dalam kertas 1, pertama sekali awak kena faham dia adalah objektif semata-mata. 40 questions, 40 soalan objektif. Okey, 40 soalan objektif dan awak kena jawab dalam masa 1 jam 30 minit. Dalam bahasa mudah dia 1 jam setengah lah awak kena jawab. Kertas 1. Okey. Dan dalam masa kertas 1 ni paling kurang pun awak jawab satu soalan berkurang. Inilah tips juga untuk awak, sebagai tips saya nak jawab. So paling kurang satu soalan awak akan lebih kurang 1 minit. Tak sampai 1 minit, dalam 2 minit. 2 minit. Paling minimum 2 minit. Okay. Dan soalan-soalan dia orang akan diambil dari form 1. Skop soalan dia orang akan ambil dari form 1 sampai form 5. Okay. Ini sahaja subjek yang skopnya luas. Skopnya daripada form 1 sampai form 5. Kau tengoklah kertas sains form 5 saja. Account form 5 saja. BM apa lagi? BM apa dia punya format lain lah. Sebab dia punya form 4. Tapi yang subjek yang bertopik hanyalah matematik sahaja yang kita akan cover daripada form 1 sampai form 5. Okey, dan kalkulator yang alat tambahan seperti kalkulator dibenarkan bawa. Kalkulator boleh bawa lah. Kalau tak bawa macam mana kau nak kira? Okey, boleh bawa kalkulator. Okey, kalkulator dibenarkan. Itu kalkulator yang tak diprogramkan lah, ataupun kalkulator saintifik biasa kau bawa kan. Itu yang paling mudah dia Casio. Kadang-kadang orang pakai Olympia. Tengoklah Casio lah. Selalunya Casio boleh bawa. Macam saya punya, saya ada Casio Black. Casio Black ataupun Casio Black. Lepas tu Casio MS AFX 570. Yang putih punya. Lepas tu saya ada Casio Class Swiss. 3 jenis kalkulator saya ada, saya simpan. Okay. So okay, saya sambung pula kepada kertas 2. Okay, kertas 2. Okay, dengar. Kertas 2 sekarang ini kita ada lebih kurang saya rasa 17 soalan yang saya ingat 17 soalan subjektif. 17 soalan subjektif. Saya pecahkan kepada 2 saya pecahkan dulu. 17 soalan subjektif. Kita ada 3 section atau 3 bahagian. Kita ada bahagian A. Bahagian A kita ada 10 tak silap. 10 ke berapa tak silap. 10 soalan wajib. Ini wajib wajib jawab.
Lepas tu bahagian B kita ada 4 soalan pun wajib jawab semua. Okay, wajib jawab semua. Lepas tu kita ada bahagian C. Bahagian C ni saya panggil dia bahagian sunat. Kenapa bahagian sunat? Sebab dia adalah soalan pilihan. Okay, kita ada 2 soalan besar. 2 soalan besar. Soalan 16, soalan 17. Okay. Dan dua-dua soalan ni boleh pilih salah satu. Okay, pilih salah satu. One off sahaja. Okay. Oh, dia sengit sangat. Okay, boleh pilih salah satu. Dan skop soalan selalunya sama saja untuk skop soalan lebih kurang. Soalan dia adalah soalan form 1 sampailah form 5. Same question, same type. Cuma ada beberapa je yang takkan masuk. Tapi kalau based on kita orang jawab SPM dulu hari tu, lebih kurang semua masuk. Okay. Tapi tak ingatlah apa chapter apa yang tak masuk. Saya pun lupa. Okay. So, sekejap saya buatkan atas. Okay. So, nampak Dan ya, kita, okay, kat sini ada 2 benda yang awak kena fokuskan dengan penguasaan. Kita satu lagi, satu calculator. 2 pembaris. And nombor 3 adalah jangka lukis. Kenapa saya fokuskan 3 benda ni? Saya cakap kat awak. Saya just nak prepare. Sebab in our SPM, kita orang punya soalan plan dong akan melibatkan sisi bulatan yang duduk kat belah sisi. So kita orang kena pakai jangka lukis. Paling kurang jangka lukis tolonglah bawa masa dalam exam. Jangka lukis atau jangka sudut bergantung. Tapi saya rasa jangka lukis lah awak kena bawa. Pembaris untuk soalan garis fungsi. Graf fungsi yang korang kena buat quadratic parts dan sebagainya. Itu adalah tu. Jadi ini adalah saya itu. Kalau nak screenshot boleh, kalau nak tu pun, kalau nak nota ni insya-Allah saya bagi. Kalau nak screenshot sekarang pun boleh je Okay, kalau nak screenshot boleh screenshot. Okay, kalau nak screenshot boleh screenshot. Okay dah Okay. So okay dah, kita pergi pula pada skop soalan pula, pada recap soalan form 4. Recap chapter form 4. Sorry. Okay. Okay, kita pergi pada recap soal caption recap chapter. Sorry. Okay, dalam form 4 kita ada lebih kurang 10 chapter dalam form 4. Form 5 kita ada 8 je. So alhamdulillah lah, bersyukur chapter tak banyak form 5, tapi lagi padu Okay, so kita pertama sekali kita pergi kepada form 4 dahulu. Saya pergi pada form 4 je hari ni. Saya form 5 maybe saya tak cover sebab kan saya nak awak semua fokus dulu untuk tu. Okay, so pada yang baru masuk, selamat datang. Hari ni kita akan cover chapter form 4. Saya akan buat recap chapter form 4. Saya akan pecahkan. Saya lebih kepada breakdown. Saya akan breakdown semua chapter form 4. Okay. So, dengar betul-betul. Open your eyes. Open your ears. You have to listen to me. Okay. So, untuk form 4, awak kena faham. Chapter pertama dia adalah quadratic dalam satu pun boleh ubah. Persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Awak kena faham dulu konsep kuadratik dengan itu dalam bentuk am. Okay. Bentuk am ni bentuk apa? General form dalam bahasa Inggeris kalau siapa-siapa yang ambil DLP. Okay. Kalau siapa-siapa yang ambil DLP, bentuk am is general form dalam bahasa Inggeris. Okay. Dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia as general form. General form. Saya tuliskan kalau siapa-siapa yang ambil English ataupun actually dia tak faham term Melayu, tapi saya tulis term English untuk awak. General form. General form tu apa? General form yang awak jumpa kan? Tak tahu general form tu apa? Risau So general form tu yang ini awak. Okay, saya tulis kat sini Dia adalah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ataupun kadang-kadang dia boleh jadi fx if dia
function. Okay, kalau function kita tulis macam ni. Okay, kalau function dia boleh tulis macam ni. Okay. Okay. Sekejap. Okay. Okay, sekejap. Saya tukar position. Saya punya. Okay. So right now, okay, saya pecahkan sikit apa yang dimasukkan oleh A, B ni. A ni shape ataupun bentuk. A ni adalah bentuk. B ni adalah tengah-tengah ataupun paksi simetri lah sebenarnya. C ni adalah pintasan Y. So, ulang balik A ni apa? A ni adalah bentuk ataupun shape. Okay. B ni adalah B ni adalah tengah-tengah ataupun saya panggil dia apa dalam buku teks kita panggil dia as paksi simetri. Okay. Bentuk paksi simetri. C kita adalah pintasan Y. Y-intercept. Okay. Boleh? Saya tulis macam ni. Dia yang bawah ni pun sebenarnya lebih kurang je. Okay. Bawah ni kita panggil lebih kurang je. Nama je lebih kurang. Okay. Lepas tu, kita pergi kepada graf. Kita pergi pada graf. Graf kita ada dua type of graph kalau kita belajar this chapter. The first graph is the senyum one. Okay. The first graph is the senyum one. The second graph is the masam one. Okay, senyum dan masam. Okay. Kita ada senyum, kita ada masam. So apa beza dia? Senyum ni maksud positif. Senyum ni maknanya positif. Dia lah positif. Bukan positif COVID tapi positif. Maknanya dia tu. Bukan positif yang penyakit bukan. Dia positif lain. Okay. Kalau ni dia negatif. Dia masam je. Okay. Ingat macam ni je. Kalau tu. Okay. Next one kita pergi pula kepada okay, before that, saya nak tanya, awak ada persoalan tak pasal chapter ni? Sorry. Sorry kalau saya tengah tu. Okay. Sekarang ni saya nak tanya, awak ada soalan tak pasal chapter quadratic? Right now lah. Ada soalan tak? Kalau tak ada tak apa, kita sambung Okay. Setakat ni saya dah bagi seclear yang habis untuk graf dengan bentuk. Dan satu lagi adalah sebenarnya adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni sebenarnya semua tahu Okay, satu lagi saya tambah kat sini sebab saya tak tambah dekat dalam nota. Okay, satu lagi adalah penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah lah. Yang korang kena cari nilai korang kena cari nilai X dan nilai X lah yang XX tu. Itu adalah penyelesaian masalah. Okay. Saya pergi pula pada next iaitu chapter asas nombor. Asas nombor ni adalah chapter yang paling easy lah nak score. So tak tahulah kalau korang tak berapa suka dengan this chapter. Okay. So asas nombor basic lah. Basic dia adalah kat sini. Okay. Sorry Basic dia adalah asas sendiri. Kita ada asas 2 sampai asas 9. Korang boleh check dalam buku. Okay. Asas 2, asas 9. Dan dalam asas ini kita ada dua situation di mana
kita memang kena mahir. Iaitu situasi pertama, bila kita diberi asas 10, asas 2 sampai 9, 2 sampai 9 nak dikonvertkan jadi asas 10. Oh, ini asas sampai 10 bukan asas 9. Tolong betulkan Okay, tolong betulkan. Ni asas 10, bukan asas 9. Okay. Okay. Lepas tu, question seterusnya daripada asas 10 nak jadi asas 2 sampai 9. Okay, dua-dua teknik ni saya ajar dalam video Ejen Suma. Korang boleh tengok kat YouTube Ada saya buat teknik di kat YouTube. Okay, so dua-dua teknik ni. Lepas tu operasi. Operasi ni mudah saja. Operasi in case of tu, dia main tambah, tolak dekat asas 2 sampai 9. Okay. Okay. Dua asas ni, asas 2 sampai 9. Okay, next one. Ada soalan tak? Setakat ni. Okay, setakat ni kalau korang ada soalan beritahu. Okay. Okay. So, next one kita pergi kepada penaklukan logik. Penaklukan logik ni sebenarnya adalah antara chapter yang antara student kadang-kadang dia ada berbeza pendapat untuk penaklukan logik. Sebab ada student tak okey, ada student okey. Sebab kenapa? Chapter ni sampai sekarang kita orang pun tak tengah berfikir kenapa dia ada dalam matematik. Sebab kan ia adalah sekadar chapter yang menentukan kebenaran sahaja. Dia tak ada kaitan dengan matematik sebab kebanyakan ayat. Okay. So the first one is statement and non-statement ataupun pernyataan dan pernyataan. Okay, kat sini kita fokuskan Pernyataan dan bukan pernyataan bermaksud, saya bagi pernyataan dulu Pernyataan ni bermaksud satu ayat yang ditentukan kebenarannya, boleh ditentukan kebenarannya, benar ataupun palsu. Still kita panggil dia as pernyataan. Kalau bukan pernyataan, bermaksud dia tak boleh ditentukan benar dan palsunya. Contoh, saya bagi contoh lah kucing bandaraya kucing tu duduk dekat Selangor. Palsu atau benar? Pernyataan tu bukan pernyataan. Jawapan dia pernyataan. Even though it is false. Even though palsu, bandar kucing dekat Sarawak, bukan dekat Selangor. Tetapi dia boleh diklasifikasikan sebagai pernyataan because of dia ada nilai kebenaran. Contoh, saya bagi contohlah saya cakap adakah budak itu sedang bermain bola? Adakah kita boleh nyatakan dia as pernyataan? Jawapan dia tak boleh sebabkan dia adalah soalan, bukannya pernyataan. Dia bukan pernyataan sebabkan dia adalah satu bentuk soalan dan kita tak boleh tentukan nilai kebenaran dia. Okay, we don't know how saya cakap dia punya nilai kebenaran tu tidak diketahui. Okay. Next one, implikasi lah. Okay. Implication. So, implikasi ni dia ada empat situasi, tak silap lah. Satu, akas. Kita panggil tiga rasanya. Implikasi satu. Satu lagi akas. Okay, panggil akas. Satu lagi songsangan. Satu lagi adalah kontrapositif. Okay, kontrapositif. Okay. So, akas ni maksa mudah dia adalah terbalik. Ia terbalik. Okay. Akas terbalikkan dua statement. Contoh, jika ayam maka itik. Contoh, apa sama jika ayam maka itik. Kalau akas dia maknanya, jika itik maka ayam. Faham? Kalau songsangan, maknanya dia ialah dia kena letak bukan ataupun tidak. Dia cuba menafikan benda tu.
Contoh saya ambil lah. Saya ambil satu susu lain nak kasih faham Contoh, jika ayam bertelur, maka itik menetas. Contoh lah inilah dia punya statement Okay, contoh, jika ayam bertelur, maka itik menetas. Contoh, this is statement. Okay, this is a statement. Contoh, jika ayam bertelur, maka itik menetas. Sekejap Jika ayam bertelur, maka itik menetas. Kalau akas maknanya terbalik. Jika itik bertelur, jika itik menetas, maka ayam bertelur. Itu adalah akas. Kalau songsangan, maknanya jika ayam tidak bertelur, maka itik tidak menetas. Saya ulang sekali lagi. Kalau akas maknanya terbalik. Jika itik menetas, maka ayam bertelur. Kalau songsangan, kita letak tidak ataupun bukan dalam ayat tersebut. Maknanya, jika ayam tidak bertelur, maka itik tidak menetas. Dia tak ubah apa-apa. Cuma dia dah tambah bukan atau tidak. Kontrapositif, dia sama juga situation. Dia kena tambah bukan atau tidak. Tetapi dalam akhir situation, dia kena terbalikkan. Kena terbalik. Contohlah saya bagi satu mudah kalau katakanlah nak kontrapositif bagi ayat ni, maknanya jika itik tidak menetas, maka ayam tidak bertelur. Saya ulang sekali lagi, kalau kontrapositif, kalau nak di statement, nak based on the statement, jika itik tidak menetas, maka ayam tidak bertelur. Okay, itu dia punya statement. Okay, faham? Next one, saya pergi pula kepada semua dan sebilangan. Ini sebenarnya dalam silibus lama ada. Dalam silibus baru ni dia tak point sangat. Saya tak ingat. Okay, semua dan sebilangan, ini dengan ini, dia sebenarnya berkait dengan statement untuk benar dan palsu. Okay. Dan dia berkait juga dengan hujah. Okay. Yang ni sebenarnya dia berkait untuk menentukan kebenaran Allah salah. Okay. Yang ni sebab dia nak menentukan kebenaran benar ataupun palsu. Okey. Kita lagi hujah. Hujah awak tahu kan dia ada dua jenis hujah. Satu ialah hujah induktif. Satu lagi hujah deduktif. Kalau hujah deduktif, kita kena bina formula. Kalau hujah deduktif, kita guna formula buat ayat. Okay. Guna formula buat ayat. Saya ulang sekali lagi. Hujah ada dua type. Satu hujah induktif, satu hujah deduktif. Kalau induktif ni maknanya adalah formula. Kita bina formula based on ayat. Kalau deduktif maknanya kita guna formula buat ayat. Okay? Ya, saya tahu. Hujah tu yang ada premis-premis. Itu pun kita panggil hujah. Okay? Itu ialah premis. Itu ialah hujah. Sama je. Okay? Next one. Okay, insyaAllah nanti nota saya bagi. Okay, next one. Saya nak catch up dengan chapter lain sebab saya nak kena laju. Saya takut saya tak ada masa. Okay, next one. Kita pergi pada operasi set. Setelah operasi set, awak kena tahu dia ada dua type of situation. The first type is silang. Silang ni maksud dia sama. Saya ulang sekali lagi. Silang ni maksud apa? Sama. Okay, silang ni bermaksud sama. Benda yang sama. Kalau awak tulis dalam kalau awak tulis dalam contoh lain. Ini, kalau saya buat beratan ini dengan ini. Dia akan duduk mana? Dia akan duduk tengah-tengah. Macam ni. Dia akan duduk macam ni. Dia bersilang. Kau faham Okay. Dia bersilang. Dan dia akan muncul. Dia akan keluar dalam bentuk macam mana? Bentuk dia adalah simbol. Simbol korang kena perhati simbol dia adalah ini. Simbol masam. Itu adalah persilangan. Faham
Okay, next one. Kesatuan. Kesatuan ni bermaksud all. Dalam bahasa lain dia semua. Seorang sekali. Kesatuan bermaksud semua. All. Okay. Kan ataupun dalam bahasa Melayu dia, dalam bahasa Inggeris dia lah union. Awak pernah dengar perkataan reunion? Reunion maknanya bersama-sama setelah sekian lama tidak berjumpa. Sama juga dengan konsep union ataupun kesatuan, maknanya semua digabungkan sekali. Jadi, apakah simbolnya? Okay, apakah simbolnya? Simbolnya adalah, simbol dia adalah muka senyum. Sebab apa dia happy? Dia happy daripada member dia kan. Member-member suka masuk air. Nampak? Okay. Dan inilah dia. Bersenyum. Okay. Dan satu lagi. Saya sebenarnya nak tambah. Satu lagi kat sini iaitu prime. Or bukan. Okay. Bukan ni maksud dia apa? Bukanlah. Dia kalau buat macam A ada calik. Itu adalah bukan. Bermaksud dia bukan selain daripada benda tu. The next one is penyelesaian masalah gabungan. Selalunya kalau kita akan buat bulat, contohnya akan buat bulat. Kita buat bulat. Kita buat bulat, bulat, bulat. Lepas tu kau kena selesaikan lah. Suruh lori. Kalau kata satu, dia suruh cari numbers kat sini kan. Okay, macam tu. Itu adalah konsep lah. Okay, next one. Rangkaian dalam teori graf. Ini adalah chapter baru. Jadi saya pun sebenarnya tengah menghadam lagi chapter ni. InsyaAllah. Saya akan cuba fahami chapter ni. Okay. Kita pergi dulu dengan teori dulu. Bucu tepi darjah. Okay. Bucu ni bermaksud dia, ini bucu. Bucu. Nak cakap. Bucu. Okay, bucu. Maknanya yang duduk kat luar ni ialah bucu. Okay. Lepas tu yang gabung ni, sekejap ini. Ini dengan ini. Ini dipanggil as. So ini kita panggil dia as tepi. H. Okay, sekejap Yang ini, Allah, tebal sangat. Yang ini kita panggil, Allah, cukup tamat. Tebal sangat. So yang ini kita panggil dia yang hijau Yang hijau ni kita panggil dia bucu. Or H. Okay. Yang tepi ni yang ungu ni kita panggil dia tepi. Saya takut saya salah. Sorry. Tapi saya pakai term Melayu. Okay. Bucu tepi. Darjah ni bermaksud berapa kali yang dia keluar. Jalan lah. Sebenarnya berapa kali jalan. Dia jalan lah lebih kepada dia, degree ni lah. Degree or darjah ni maknanya jalan. Berapa kali dia keluar. Okay. Degree ni bermaksud darjah Dia merupakan jalan. Tapi ni bahasa matematik. Janganlah awak pergi jumpa mak awak tu. Mak, macam mana nak pergi ke darjah? Apa darjah dekat apa kampung sebelah tu Mak engkau empuk kau dik. Darjah tu bermaksud dalam term matematik saja. Kita panggil kat dalam bahasa Melayu dia adalah jalan. Janganlah kau pergi sebut kat mak kau kata mak, macam mana nak pergi ke darjah kat kampung sebelah? Aku empuk pak le kau kan. Jangan. Salah tu. Okey. Pasal saya faham, bucu adalah tempat yang tajam ni lah. Yang dia nak connect tu. Tepi ni yang mengconnectkan dia. Yang menghubungkan dia. Darjah tu yang jalan. Betul lah. Ini jalan dia. Sini, nak pergi sini. Macam tu. Okay. Darjah tu macam jalan lah. Tadi. Okay. Now, graf mudah. Graf mudah tu contohnya macam mana? Contoh saya ambil ini. Okay. Saya ambil ini. Okay. Dia boleh jadi macam macam ni. Tada. Inilah graf mudah. Graf mudah dia. Dah jadi graf mudah.
Graf mudah ni lah graf yang mudah lah. Kita lukis ada bucur, ada tepi, of course jadi graf mudah. Dia bukan kalau kita buat jadi graf susah, tak ada bukan. Okay, now berbilang tepi dan gelong ini adalah dua benda yang amat confuse student. Okay. Berbilang tepi, awak berbilang tepi dia macam ni. Tut. Okay, bilang tepi saya pergi sini, saya pergi sini. Dia terbang ke sini, dia terbang ke sini. Ini berbilang tepi ni. Ini ialah berbilang tepi. Kalau gelong, kalau gelong tu berbau maksud loops. Kalau kita buat bulat kan, ni titik, tup. Kita buat titik kan. Kita buat titik, lepas tu saya ambil bulat lah. Okay, saya ambil bulat. Tu, Allah, tebalnya. Tebal sangat bulat. Okay, contoh lain, saya ambil bulat. Tut, tebal juga. Contoh inilah kita panggil loops. Loops tu pun okay. Ni kita panggil loops. Okay, gelong. Okay, sorry saya blank. Dia macam okay, bucu. Gelong bermaksud kat sini dia adalah satu loop bulat. Kita buat bulat kan. Kita buat bulat biasa, lepas tu titik kat tepi ni. Itu kita panggil loop. Itu kita panggil gelong. Ni gelong. Bilang tepi macam ni. Dia macam muka, macam mata sikit. Bukan Illuminati Kita bukan bukan. Bukan Ini ialah berbilang tepi. Kalau gelong macam ni, berbilang tepi macam ni. Nampak? Saya dah habis saja kat sini. Okay. Kita dah settle bucu tepi, berbilang tepi. Kalau pemerat dengan tak pemerat macam mana? Graf pemerat dengan graf tak pemerat ni sebenarnya ini ialah melibatkan contoh. Saya ambil graf ni kan. Saya nak ambil graf yang susah sikit nak buat. Okay, ni just random Saya bukan ikut buku teks sangat. Okay, contoh saya ambil graf. Macam mana nak buat ni? Sekejap saya nak ambil peta. Ni peta ni random Saya pakai buat saja. Okay. Okay. Wah, double pula. Sabar saya sebab nak potong yang tengah ni. Set. Okay. Uish. Tertebal potong. Okay. Sekejap saya ambil masa nak bercakap. Saya takut saya lupa cakap. Okay. Contohlah saya ambil macam ni lah kan. Contohlah ni graf. Graf kita kan. Allah, saya tepi sangat ni. Okay, macam ni lah. Contohlah ini graf awak kan. Graf berat, maksud dia kat sini, dia ada numbers kat sini. Contohlah saya ambil 5 cm. Kalau ada cm nanti saya confuse. 5 kilometer. Contoh. 4 kilometer. Lepas sini ada 1 kilometer. Sini ada 2 kilometer. Contoh saja kan. Sini 3 kilometer. Contoh. Ini berpemerat. Kalau tak berpemerat, maknanya tak ada numbers kat sini. Sini buang. Sini kita 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 buang. Okay, kalau berpemerat tadi macam ni lah. Kalau tak berpemerat, kita buang numbers. Okay. Faham Itu tak berpemerat. Okay, berpemerat maknanya ada numbers.
Susah-susah nak sebut Berpemberat maknanya ada numbers. Kalau tak pemberat tak ada number. Okay, faham? Faham And sorry saya lupa nak cakap. Kadang-kadang bucu ni dia boleh namakan. Contoh saya pergi kat sini. Rumah Ali. Contoh rumah Ali. Sekolah kat sini. Contoh sekolah. Dan sebagainya. Boleh namakan. Saya takut orang tanya. Kalau berarah ni simple je. Kita letaklah sini ke. Allah macam sini ke. Sini tak ada arah sangat. Dia macam pusing juga sini. Sini. Kan? Sini ke. Macam tu. Itu berarah tetap pun berarah. Itu simple. Okay. Next one, kita pergi pula kepada chapter ni adalah chapter yang berat untuk dibawa Okay, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemulik ubah. Okay, yang ni sebenarnya kalau ikut dalam AdMaths pun ada belajar betul lah, iaitu linear programming ataupun pengaturcaraan linear. Cuba korang belajar lagi advance. Kalau ketaksamaan linear dalam dua pemulik ubah, korang akan belajar yang ada 3 tu kan. Sorry, ada 4 tu. Yang ada ini, itu, ini. Jangan saya takut nanti saya salah tu. Okay, ini. Ini. Okay, first kita ada lebih kurang lebih sama kurang sama. Okay, saya ulang lebih kejap ini adalah lebih. Okay. Ini adalah lebih. Ini adalah kurang. Ini adalah lebih sama. Ini adalah kurang atau sama. Okay, korang jangan sebut tengah-tengah hafal. Lebih kurang, lebih sama, kurang sama. Kau pergi sebut lebih kurang, lebih sama, kurang sama. Kau jangan sebut macam kan kau nak hafal contohlah lebih kurang lebih sama kurang sama. Kau sebut lebih kurang lebih sama kurang lebih. Lebih kurang. Kau jangan. Salah je lagi. Okey, lepas tu sistem. Sistem ni dia ada banyak terma dalam kalau korang belajar dalam buku teks tu banyak terma tau. Lebih kurang lah. Lebih kurang pula. At least sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya, lebih kurang daripada tu macam banyak sangat nama dia kan. Itu memang saya tak suka lah. And next one is graf gerakan. Graf gerakan ni sorry dekat bawah. Saya tak nak adjust. Okay, graf gerakan kita buat atas sorry, cerita lama Okay. Ini adalah chapter graf gerakan. Okay, ada lagi 15 minit jadi saya akan habiskan habis chapter ni terus habis. Okay. Graf gerakan awak kena faham laju masa awak ada bentuk dia kan, jarak, mana jarak masa, laju masa. Okay. Jarak masa kan dia tanya laju lah, betul tak? Dia tanya laju, simple lah. Dia tanya laju, macam nak cari dan sebagainya. Kalau laju masa kadang-kadang dia minta jarak, how to find jarak, maknanya kena tengok area ataupun luas bawah graf. Okay. So yang ni saya ringkaskan je lah sebabkan saya rasa chapter ni ramai skor. Okay. So jangan risau. Kalau tak faham insyaAllah boleh tanya kita orang. Okay, boleh tanya saya. Dengan Miss Deja lah. Boleh tanya dengan Tutor Deja. Untuk DLP. Okay, sukatan serakan data tak terkumpul ataupun dalam bahasa muda dia statistik ataupun SSDT. Dalam bahasa muda dia adalah SSDT, sorry. Dalam bahasa muda dia adalah SSDTK. Okay. Graf gerakan, sukatan serakan data tak terkumpul ataupun dalam bahasa mudahnya ialah SSDTK. Susah benar nak sebut. Okay, the first one is serakan. Serakan ni awak belajar yang awak tahu mean, median, mode. Okay, ni sukatan serakan. Serakan. Kalau dalam sukatan serakan dia tambah 2. Dia tambah banyak. Dia tambah lagi 4 tak silap saya. So awak belajar pasal julat, awak belajar pasal julat antara kuartil, variance, okay kan. Lepas tu awak belajar pula standard deviation pula lah.
sisihan piawai. Kan? Ini sebenarnya AdMath ni AdMath ni. Okay. Panjang lah, panjang. Susah nak sebut. Itu memang susah. Kita kena redor. Okay. Julat, jualan tukar tip, variance dengan apa sisihan piawai. InsyaAllah, saya akan cuba upload satu video Twitter MC Plus yang actually pernah cerita pasal benda ni. Korang boleh check it out pasal sisi tip. Okay. So, next one is kebarangkalian dua ataupun dalam bahasa chapter dia adalah, dalam bahasa chapter dalam buku dia adalah kebarangkalian peristiwa bergabung. So, peristiwa bergabung korang ada dua situation. Dalam buku kita panggil dia dua situasi. Lepas tu bersandar tak bersandar. Yang ni saya tak ingat sangat saya nak explain. Saya pun lupa. Okay. Bersandar tak bersandar, saling eksklusif dan tak saling eksklusif. Maknanya ni one off saja. Kalau saling bersandar ni maknanya dua-dua. Setahu saya lah. Okay. Kalau salah tu minta maaf sebab saya tak hafal sangat dia punya ni. Kalau bersandar ni maknanya kena dua-dua. Kalau saling eksklusif tu mana off. Okay, ni dan, selalunya dan, ini selalunya atau. Okay, saya tak pasti Nanti untuk next class, kalau saya boleh betulkan, saya betulkan. Apakah kebarangkalian? Of course, kita tahu dan atau lah. Dan atau. Okay. Dan atau. Itu adalah basic untuk chapter perangkalian. And last and not least, awak cerita pasal pengurusan kewangan, matematik pengguna. Chapter paling bosan sekali saya tahu. Saya tahu chapter ni awak tak akan baca. Chapter ni awak akan skip. Okay, tapi untuk perancangan pengurusan, awak kena tahu apa adalah dua benda. Smart. Kalau awak belajar dalam RBT ataupun awak ambil RBT, awak tahu smart tu apa. Okay. Smart. Dan satu lagi dalam tu awak kena tahu pasal aliran tunai. Awak kena tengok aliran tunai. Maknanya awak kena tahu sama ada duit keluar tu apa baik atau tidak. Ini awak kena belajar dalam chapter ni. Okay. Chapter ni banyak membantu student lah kebanyakan dia. Disebabkan oleh everyone having a lot of pressure, bankruptcy and scammers lah. Ini awak kena belajar. Okay. Sebanyak lah satu saya gabung. Banyak. Okay. Okay. Before saya end kelas, mungkin saya akan end dalam 9:50 like that, saya kena habis awal. Okay. Saya nak tanya korang. Korang ada tak soalan yang mungkinlah korang tertanya-tanya macam ada tak chapter mana yang bagi korang susah lah sebenarnya untuk tu. Cuba chat. Tulis kat chat. Can you write on the chat? Topik apa yang susah. Sebab insyaAllah maybe on latest saya nak cover untuk next class form 5 saya akan cover untuk chapter insurance. Saya nak sambung chapter insurance. Okay. Untuk form 5 saya tak sempat lagi nak cover. Sebab form 5 korang tak habis belajar lagi kan. Okay. Tadi apa benda yang saya boleh cakap, apa benda yang saya boleh ucapkan adalah good luck, a very good luck to everyone that actually join to my class. I very thank you guys. Kalau ikut yang kat Ejuk semua tu dah 2 hari saya tangguh kelas, dah 2 kali saya tangguh kelas. Dan sebagainya. Ya, kalau siapa-siapa nak tu boleh pergi follow Rangers ada bagi tu YouTube saya ada buat video, bukan video, saya ada buat mengajar juga dekat Yusuma. Kau boleh pergi tengok video saya. Terutama chapter asas nombor tadi saya dah explain. Saya ada buat kaedah saya dekat sana, dekat video sana. And also banyak saya mengucapkan terima kasih kepada yang join to my classes. Apa benda saya boleh wish good luck lah kat korang kan. Saya tak boleh nak cakap lebih-lebih. Dan tolong wish kami juga kepada batch 04 supaya mendapat result yang terbaik. Okay? So itu saja pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat malam. See you in the next class insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum.